Hai, selamat malam. Boleh dengar ke? Saya sangkut kan saya punya wire macam ini, boleh? Sebabnya apa? Kreatif sikit. Nak pegang, sentiasa nak pegang, tangan lagi satu nak pakai. Orang tahu mana dia. Kan kalau jauh macam ni tak dengar pula. Saya selit boleh tak? Tutup mata lah Kita makan. Macam ni boleh tak? Oops. In the oven. Right, sekejap so test. Okay. In the oven. Right, sekejap so test. Okay. Alhamdulillah. Audio dengan apa? Gambar dengan suara okey. Jadi kejap saya share dulu. Macam dah lama sangat tak live Sebenarnya dah lama tak live waktu malam. Itulah. Okey, macam mana nak share ni? Dah lupa. Okey, saya pergi dekat page saya. Hari ni sebelum saya start, terima kasih pada yang join saya live. Saya tak buat announcement kat mana-mana ni sebab dah lewat kan. Jadi sebelum saya start, sekejap tutup suara. Jadi memang orang kata gamble. Sekejap saya share dulu. Saya nak share di post di public. Okay. Limited lah. Saya punya handphone 2 hari ni problem. Jadi dua-dua handphone saya kena reset. Yang satu Android, yang satu lagi iPhone 6 lah. 32GB je. Jadi dah space dah penuh. Sekejap saya nak share ni. Macam mana? Okay, share kat newsfeed dulu. Sekejap kawan-kawan. Terima kasih siapa yang dah masuk tu. Boleh tinggalkan komen. Boleh beritahu saya jelas ke tak. Saya buka dua lampu tapi sepatutnya saya nak live pakai laptop, tetapi line laptop tak cantik. Jadi terpaksalah pakai iPhone. Alhamdulillah phone Android ni dia stabil sikit. Sebab iPhone saya hari tu problem sikit kalau nak buat live. iPhone ni space dia dah tak banyak kan. Okay, tadi saya dah share dekat saya punya wall. Saya nak share dekat timeline saya. Sekejap Line tak apa cantik sini kalau malam. Santai-santai je lah tak rushing. Siapa sempat boleh dengan saya borak-borak. Sekejap tak jumpa lah pula. Apalah, share kat group je lah. Okay, siapa yang ada dengan saya boleh bantu saya share dekat 15 group public. Kemudian boleh tag kawan-kawan. Mana tahu ada info-info bermanfaat yang boleh saya kongsi-kongsi sikit-sikit. Tak banyak sikit malam ni Okay, kejap. Okay, online. Okay, dah ada 3 orang. Alhamdulillah. Siapa tu? Boleh komen ke? Dah ada 4 orang. Hai, siapa tu? Boleh beritahu saya ke komen saya tak naik? Komen naik ni. Alhamdulillah. Sekejap saya share. Kita santai-santai je malam ni. Saya tadi tunggu Abah Krepek live tapi tengok tak ada. Jadi saya live lah. Tapi sepatutnya nak pakai laptop, tapi tak boleh, line tak kuat. Jadi pakai Android je. Okay, ni tadi dah siap green screen. Saya dah buat setup untuk live malam ni. Sebab pakai green screen
Jadi tapi tak dapat nak guna. Tak apalah, esok siang boleh pakai balik. Saya tak tu. Jadi tinggal ni je. Okey, kejap. Okey. Saya ni nak share dekat satu lagi tak dapat. Macam mana nak buat? Okey, baru seorang kan. Siapa satu, saya nampak satu mata tu. Boleh drop komen siapa yang tengah join live saya ni. Mana pergi? Hai Rina. Waalaikumsalam. Tak busy ke malam ni? Akak dah lama tak buat live malam. Terima kasih join live akak. Ada lagi 2 orang tu. Siapa tu? Rina. Bantu akak tag kawan-kawan. Dan share dekat 15 group public. Ni macam mana nak tag ni? Kenapa tak boleh ni? Sementara tu akak tag juga ni. Tapi enggak bisa ini. Kenapa enggak bisa? Aduh. Kejap. Lepas ni kita buat-buat. Okey. Okey. Dah ada pun. Okey, dah ada dekat wall akak. So kalau kita buat live, jangan lupa share dekat kita punya wall sendiri. Rugi pula. Grup-grup juga. Jadi kalau kita share dekat wall kita, kawan-kawan kita, bolehlah nampak. Walaupun kita live dalam kita punya Facebook page, tapi bila kita share dekat personal profile kita, kawan-kawan kita akan nampak. Okey. Tak boleh. Facebook ni agak perasan dia ada tukar setting sikit lah. Okay, nak share dekat situ Joy. Kemudian share dekat Sabar tak boleh. Biar dia buat ampang. Okay, Joko lama tengah buat aiskrim. Okey. Boleh lah kejap sambil-sambil dengar Kak Bibil. Selain daripada topik sakit sendi ni, ada topik marketing sikit lah. Nak borak-borak apa yang akak tahu kan. Rina, suara akak jelas tak? Okey. Tiram. Suara akak jelas tak? Sekejap. Mana? Hilang. Johor. Okey. Kemudian kita pergi dekat 2. Okey. Kita pergi dekat, kita buat apa yang kita boleh buat lah. Yang kita tak boleh buat, kita minta tolong kawan-kawan buat. Okey dah. Alright. So akak gayanya, kalau akak ambil masa untuk tag kawan-kawan, nanti makan masa lagi kan. So akak minta bantuan korang semua untuk tag kawan-kawan, sementara akak mulakan membebel. Boleh tak? Alright, terima kasih akak nampak 5 mata kat sini. Terima kasih join live akak malam ni. Akak dah lama. Rina, terima kasih. Rina kata jelas suara akak. Akak gantung ni kat sini Rina. Sebab akak malas nak pegang. Ni kalau tak gantung kat sini, dia jauh kat bawah. Suara jauh. Tak apalah kan, kita bayar. Siapa yang guna macam ni guna teknik canggih ni sepit kat sini. Itu namanya orang rajin. Okay. Alright. Jom kita mulakan. Sebelum saya mulakan, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Neti Laili. Kepakaran saya adalah dalam membantu masalah orang yang dah lama sakit tapi tak baik-baik sampai sekarang.
walaupun dah banyak duit dihabiskan pada macam-macam ubat dan juga produk kesihatan. Jadi ayat kebakaran saya tu saya dah tulis dekat bawah tu. Alright, so okay, so bagaimana cara saya bantu orang yang dah lama sakit ni? Okay, caranya adalah dengan membantu menukarkan diet harian mereka dengan masukkan minuman susu kolostrum setiap hari dalam menu harian mereka. Wajib ambil lah. Sebabnya mereka dah sakit lama, jadi dia orang kena tukar apa yang dia orang consume tu kepada yang ambil, tambahkan satu lagi yang lebih sihat. Dia puncanya saya jumpa perniagaan ini adalah kerana saya sendiri sakit. Masa lebih kurang setahun yang lepas, saya diserang masalah tekanan darah tinggi yang boleh dikatakan level yang kronik. Bacaan sistolik ke diastolik saya dah cecah 200. Jadi bila bacaan tekanan kita yang belah atas tu, kalau cara baca bacaan tekanan darah tinggi kita kan ada atas dengan bawah. So cara baca dia bacaan atas berapa, bawah berapa. Jadi sebagai contoh, masa tu akak punya bacaan, saya punya bacaan adalah atas 200. Bawah tu saya tak ingat sebab masa tu saya kena darah tinggi tu, tapi dalam keadaan saya tak ada ilmu langsung pasal darah tinggi. Pasal bacaan tu apa benda pun saya tak tahu. Tapi Alhamdulillah bila sekarang ni dah mula jadi pengedar susu Situjoy, susu kolostrum berjenama Situjoy dan juga Safe Enjoy, keluaran TDC Holding. Dan juga sejak kena buat live, kita terpaksa cari konten untuk untuk dibualkan waktu live. Jadi kena buat research sikit. Bila dah buat research sikit tu barulah ada ilmu. Rupanya bacaan dekat atas tu dia tak boleh lebih daripada 140. Okey, kalau lebih daripada 140 kita dah dalam grup orang yang ada tekanan darah tinggi. Kemudian bacaan yang dekat bawah tu tak boleh lebih 90. Kalau lebih, kita pun dah dalam kumpulan orang yang ada tekanan darah tinggi. So, dua-dua bacaan atas dan bawah tu kan, dia boleh jadi dua-dua lebih daripada bacaan yang sepatutnya, ataupun salah satu. Tak kisah, salah satu ataupun dua-dua. Even salah satu tinggi pun memang dah grup. Bacaan kita ni dah masuk dalam kategori orang yang ada tekanan darah tinggi lah. Dan the thing is, once kita dah ada tekanan darah tinggi tu, simptom tu ataupun kita panggil penyakit lah. Penyakit tu memang akan selalu bersama dengan kita. Dia takkan hilang. Tapi kita boleh kawal. Cuma kalau contohlah, masa saya kena tekanan darah tinggi tu umur saya 40. Kemudian katalah saya ubah gaya hidup saya, tekanan tu dah okey sikit. Tapi tekanan tu tekanan darah tinggi tu takkan hilang. Dia akan sentiasa ada dengan saya. Saya kena jaga saya punya cara pemakanan, apa semua. Gaya hidup semua kena jaga. Kalau saya tak jaga, memang bahaya tau. Dia boleh menyebabkan stroke, dia boleh menyebabkan. Kemudian sebabnya tekanan darah tinggi ni bermain dengan saraf kan, saraf salur darah. Jadi salur darah tu umpama wire-wire yang menyambungkan semua organ dalaman badan kita ni. So kalau kita biarkan dia dalam keadaan tidak normal macam itu dan tak jaga, organ-organ dalam badan kita ni boleh rosak. Organ-organ dalam badan kita ni boleh rosak. Okey. Mula-mula yang paling ketara, kalau misal kata tekanan darah tinggi kita tu terlampau tinggi, gejala yang kita akan kena adalah pening, sakit kepala, rasa nak tumbang. Itu memang simptom yang selalu sangat berlaku lah kalau dah maksimum kan. Okey, kemudian apa saya cuba cakap tadi? Okey, dari segi simptom lah. Kemudian kalau kita biarkan
dia akan boleh ganggu buah pinggang kita. Buah pinggang boleh jadi rosak. Boleh jadi rosak. Kemudian last sekali kita boleh kena stroke. Okey, sebab stroke tu selalunya berlaku kalau ada pembuluh darah yang pecah lah dalam otak kita kan. So sangat bahaya. Walaupun orang kata darah tinggi ni selalu sangat dengar kan, tapi sebenarnya ia sangat bahaya. Dan tekanan darah tinggi ini boleh dikatakan dalam 80% rakyat manusia yang ada benda ni, disebabkan macam-macam faktor. Lagipun dari segi apa yang saya dapat tahu daripada seluruh kehidupan seluruh manusia, semua manusia yang hidup ni, daripada 100%, hanyalah 20% sahaja tergolong dalam golongan orang yang sihat. Yang 80% tu adalah orang yang sakit dan juga orang yang kurang sihat. Okay. So itu punca kenapa saya boleh terjebak dengan perniagaan ini. Kemudian bila saya konsum produk ni, saya nampak kesihatan saya semakin baik. Pertama. Okay. Yang kedua, ia halal. Ketiga, dia buka ubat. Dia susu yang kita boleh konsum setiap hari, dan saya tak rasa risau untuk minum susu setiap hari. Berbanding kalau ambil ubat setiap hari, yang itu saya risau. Okay. Kemudian bila saya rasa dia bermanfaat, saya cuba share, dan kebetulan memang ramai sebenarnya orang yang sakit yang perlukan sesuatu untuk mereka sembuh. And then dalam kehidupan ni, dalam golongan orang-orang yang sakit ni, banyak sangat mereka, ramai sangat di kalangan mereka yang dah cuba macam-macam jenis ubat dan produk kesihatan tapi tak baik-baik. Untuk pengetahuan semua, untuk produk kami ataupun ahli-ahli kami yang menggunakan susu Situjoy dan juga Safe Enjoy ni, kami ada satu community Facebook group yang sangat aktif, dan dalam tu terkumpulnya orang-orang yang dulu semua ada macam-macam jenis sakit, and then bila diorang konsum, diorang dah semakin sihat, dan bila mereka makin sihat, mereka pun sama-sama menyebarkan manfaat ni pada ramai orang. Yanua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum lebar tu tak tinggal tu. Hebat Yanua. Saya kena follow Terima kasih Yanua join. Saya dah lama tak buat live malam. Sepatutnya nak live pakai laptop, tetapi line dekat laptop tu macam tak support. Line tak kuat kan. Mungkin kat laptop tu kena buat siang lah. So saya pakailah handphone Android saya ni. Alhamdulillah dah ada Android. Okay. Dulu pakai iPhone je, iPhone 6 32GB. Lepas tu dia punya space tu dah tinggal sikit, jadi bila buat live tu memang trouble lah. Okay Yanua. Alright, kita sambung Kita tadi tentang kepakaran saya dan macam mana saya boleh terlibat lah dalam perniagaan ini, dan juga community yang wujud, yang ada yang wujud dekat Facebook. Itulah dalam komuniti itulah tempat saya belajar macam-macam. Saya tengok testimoni diorang, saya tengok pengalaman diorang kan, saya tengok healing crisis yang diorang hadapi. And then tapi yang penting diorang tahu bila minum susu ni diorang kena consistently minum, sebab lagi-lagi kalau diorang jenis ada sakit yang kritikal. And then kebanyakannya memang adalah orang-orang yang dah cuba macam-macam produk tapi tak baik-baik, mungkin belum jodoh kan. Alhamdulillah ramai yang dijodohkan, kesihatan lebih baik bila minum susu colostrum Situjoy dan juga Safe Enjoy keluaran TDC Holding. Begitu. Okay. Alright. So tajuk malam ni sebenarnya adalah tentang info sihat lah kan. Jadi malam ni saya nak share pasal sakit sendi. Tapi bukanlah saya ni macam doktor, saya baca je daripada myhealth.government.my. So at least ada juga orang tolong baca kan. Tak tahulah ni website ni banyak maklumat yang sangat bermanfaat, terutama dalam
hal-hal kesihatan, bolehlah tengok myhealth.government.my ni. Jadi sebab untuk ilmu kesihatan ni kita perlukan sumber maklumat yang sahih, yang orang kata credibility dia tu bagus lah kan. Kalau pakai ambil maklumat daripada blog-blog biasa yang orang tulis sebab nak buat berniaga tu, orang kata dia punya ilmu kita tak boleh nak ambil sangat lah. Dan cakap saya sedang memilih untuk menggunakan perkataan yang paling comel. Alamak, jatuh pula. Kejap saya sangkut ni supaya mic ni dekat dengan mulut, jadi bolehlah dengar. Macam mana dia jatuh, kita tak perasan. Okay, so malam ni saya ambil topik sakit sendi. Sebab apa saya ambil topik ni? Sebab baru-baru ni saya kena. Okay, dia macam ni. Siapa tu lagi seorang tu nampak muka? Siapa Hai, siapa yang baru join tu boleh say hi ke? Siapa nama tu? Hilang pula. Okay. Tak ada dekat screen phone sekarang ni. Dekat bawah ni kan keluar komen. Atas ni dia ada dot-dot nama gambar profil masing-masing. Tapi ada yang saya kenal, ada yang tak kenal lah. Okay. Apa pun terima kasih. Alhamdulillah dah ada 6 orang tengok. So, perkongsian malam ni tentang sakit sendi. Okay, puncanya macam ni. Dia sebab kan saya dah lama tak buat live, adalah beberapa isu kesihatan jugalah. Masa saya duduk dekat office, semua orang tahu kalau saya buat kerja, dah masuk office memang berjam-jam, 3-4 jam saya takkan sedar. So what happen, saya dulu hari tu beli satu kerusi ni, memang untuk kerusi office lah. Tapi satu hari tu macam 2-3 hari bila saya habis saja kerja, badan saya sakit sangat. Lepas tu mula tu saya tak perasan. Tapi one day lepas tu bila badan saya sakit sangat, saya rest. Saya tak buat kerja, saya rest. Lepas tu husband saya duduk dekat kerusi tu 1 jam. Dia kata, and then dia baru discover, dia kata he thinks that the kerusi tu yang problem. Sebab dia duduk 1 jam and then badan dia semua rasa sakit. And then hari ni saya tak duduk dah kerusi tu, sebab saya tak nak rasa sakit. Memang sakit. Saya punya lutut paling rasa sangat. Mungkin sebab saya duduk kerusi tu dalam keadaan kaki saya dia tak cecah lantai, jadi tergantung 4 jam tergantung kan. Mungkin lah kan jadi bebanan dekat lutut ni. Wallahualam, tak sedar lah buat kerja. Ada bunyi something. Macam tu lah. Tu punca saya sakit. Hari ni pun dah ada sikit-sikit lah tinggal. Alhamdulillah. Saya konsisten minum susu. Tambahkan dos. Hari tu saya minum 1 hari 1. Tapi sebab masa tu sakit sangat, saya minum 2. So Alhamdulillah hari ni dah semakin okey. Lagi 1 and next day dan another incident yang menyebabkan saya tak buat live adalah saya dah mula tak minum air manis. Dah berapa hari mungkin 4-5 hari dah. Tapi masa first day tak minum air manis, sebab saya jenis minuman manis saya cuma Indo Cafe susu. Benda lain saya tak minum. Sirap ke teh ke memang jarang. Tapi minuman wajib dekat rumah ni yang saya dengan husband dengan anak lelaki saya minum adalah Indo Cafe susu. Tapi itulah sebab umur dah banyak, and then husband saya baru ni dia jumpa kawan dia sharing lah pasal dia punya feedback positif bila dia berhenti minum air manis tu kan. And then suami saya pun rasa teruja, sebab suami saya pun saya tengok dia bila dia dah masuk 40, saya pun dah 41, badan dah lain tau. Dia tak sama macam dulu. Mudah sangat rasa macam tak sihat. Wallahualam lah, sebab mungkin gaya pemakanan kami tak cukup berkhasiat ke macam mana ke, wallahualam lah. Dan mungkin lagi satu, kita orang ada juga bad habit macam suka makan jajan macam tu lah. Jadi slow kita orang cuba perbaikilah. Tapi bila husband saya dia mula, saya ada kekuatan lah untuk follow. Hari tu saya dah start, tapi sebab bila seorang ni dia punya energi tak kuat sangat dan gagal. Jadi kali ni cuba lagi. Alhamdulillah hari ni dah masuk 4-5 hari.
Apa yang berlaku masa 3 hari pertama tu saya berhenti minum air manis, husband saya pun sama, dia ada rasa pening. Sebab lagi satu, kita orang kan kafein kan. Ni dah berapa hari tak ambil kafein. Lepas tu, lepas daripada 3 hari tu baru badan tu rasa segar. Sampai hari ni lah rasa macam segar, tak ada sakit, tak ada rasa macam kita minum air manis. Minum air suam je. Tapi sekarang ni next step, husband saya kata malam kita kena kurangkan minum air supaya tak ada masalah. Orang kata yang bengkak paru ke, wallahualam, saya pun tak tahu sangat. Saya follow je lah, kurangkan minum waktu malam. Tapi memang haus lah. Lagi-lagi sekarang ni saya live ni, depan ni ada 2 ring light. Memang panas, kipas tak boleh buka. Macam gitu. Okay, tu punca saya sakit sendi. And then saya punya perangai, bila saya ada situasi kesihatan, saya akan cari info and then sharekan dengan semua untuk kita punya penambahan ilmu kesihatan bersama. Okay, apa yang myhealth.government.my tulis ni? Okay, alright, pengenalan. Sendi-sendi manusia terdapat di tulang belakang dan bahagian lain tubuh seperti bahu, siku, pergelangan tangan, punggung, lutut, buku lali dan sendi jari kaki serta tangan. Alhamdulillah, malam ni saya baru tahu kat mana kedudukan sendi-sendi tu. Kira maksudnya ialah yang tempat sambungan-sambungan tempat yang boleh gerak-gerak ni kot. Kalau tulang belakang sebab kita gerak macam gini kan, sepanjang tulang belakang tu kena ada sendi lah Okay. Alright, kemudian sendi terbentuk apabila 2 atau lebih tulang bertemu dan ianya berfungsi untuk melicinkan pergerakan. Sakit sendi terjadi di kalangan semua lapisan umur. Kesakitan adalah suatu sensasi atau persepsi dan ianya menandakan kecelaruan fizikal, mental atau disebabkan oleh penyakit. Ianya berbeza dari segi lokasi, jangka masa, kesakitannya dan dari individu ke individu yang lain. Macam-macam sebab lah, ada perbezaan. Jadi kemudian itulah berbeza. Yang ayat yang terakhir tu ia berbeza dari segi lokasi, maksudnya sakit sendi tu berbeza dari segi lokasi, jangka masa, kesakitan dan daripada individu ke individu yang lain tu sakit sendi tu. Okey, sebab-sebab sakit sendi. Kebanyakan pengidap sakit sendi tidak mempunyai kerosakan terhadap sendi mereka. Kesakitan itu mungkin berpunca dari lapisan tisu luaran, otot, ligamen, sendi atau pangkal saraf. Minta maaf ya kalau saya salah sebut. Al-maklum bukan bidang. Kemudian tulang jarang menyebabkan kesakitan. Jadi kalau kita sakit sendi, ada rasa sakit sendi, sebenarnya bukan sendi tu yang sakit. Mungkin tisu luaran, otot, ligamen, sendi atau pangkal saraf. Sendi pun ada juga. Sendi atau pangkal saraf. Okey. Tapi tulang jarang menyebabkan kesakitan. Kesakitan ringan mungkin disebabkan oleh terseliuh atau ligamen atau hai Marisa, selamat malam. Gambar profil baru nampak lipstick merah menyala tu Marisa. Cantik-cantik. Baru tukar. Okey, akak sambung ya. So malam ni Marisa akak cerita share info tentang sakit sendi. Hariza Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akak selawat dulu. Jawab. Okay. Thank you Sisko. Marisa cakap, you're welcome. Tapi you know Marisa, bila you live, you look so cantik sangat tu. Akak panggil Marisa akak panggil Marisa yang rambut panjang tu. Tengok masalah daya ingatan. Marisa tulis, nanti akak bacakan. Rapunzel, husband akak cakap. Cik Rapunzel, can I call you Rapunzel?
Yelah, ya Marisa punya rambut kan panjang, tak pernah potong. Lepas tu kalau tocang tu cantik sangat. Tu kalau perang tu mesti lagi lah. Betul-betul macam Rapunzel. Alright, sambung. Alhamdulillah dah ada 6 orang bersama dengan kita malam ni. Semoga info ni berguna. Setakat ni sampai hari ni dari segi semua info kesihatan yang saya share, saya harap dapat bantu sama-sama kita upgrade ilmu kesihatan kita. Dan macam apa yang saya sendiri dapat adalah saya sendiri pun jadi lebih faham, terutama kan bahawa orang yang dah berumur ni sangat bahaya kalau dia terjatuh. Kalau dia terjatuh boleh tu, sebabnya kan hari tu topik yang last hari tu kan cerita pasal susahnya nak sebut, osteoporosis. Hai Tuan Nazmi, nampak gambar dekat situ. Selamat malam, terima kasih Tuan live saya. Okey, macam topik yang hari tu saya pernah share pasal osteoporosis. Allah, susahnya. Okey, so kalau osteoporosis tu perempuan selalu kena, terutama mereka yang dah tak period. Okey, sangat bahaya kalau kita jatuh. Macam sekarang ni pun akak pun dah rasa risau kalau terjatuh. Buat informasi ya, akak punya live memang yelah, ilmu kesihatan banyak sangat tahu nak share. Kalau masuk laman web myhealth.government.my ni banyak sangat. So kita tak payahlah cerita benda pelik-pelik kan, kita update aja kita punya ilmu kesihatan. Akak tolong bacakan, korang dengar aje. Okey, sambung. So yang hari tu osteoporosis tu perempuan sangat bahaya kalau jatuh, lagi-lagi kalau dah umur dah banyak. Dan sebabnya tulang orang perempuan berbanding tulang lelaki. Sebabnya bila perempuan dia tak menghasilkan hormon kan, tak menghasilkan hormon lepas dia menopause tu, dia akan menyebabkan kepadatan tulang dalam badan perempuan tu jadi kurang padat. Hai Ana SF Yaya. Waalaikumsalam. Okey, akak bacakan ya. Ana cakap Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Niti dan sahabat semua. Jawab kawan-kawan. Okey. Alright. Okay, so yang pasal osteoporosis tu perempuan sangat bahaya kalau umur dah banyak 35, 40. Lagi satu kalau dia dah menopause, kalau dia jatuh sangat bahaya. Sebab bila dia menopause, kepadatan tulang dia akan jadi kurang padat. Sebab hormon dia dah tak keluar yang hormon yang menghasilkan tulang sumsum kat dalam tu. So sebab tu untuk perempuan sangat penting untuk support minum susu setiap hari. Okey, dari segi Numpun Supusia, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam yang dah boleh share. Akak nampak tadi notification. Numpun boleh share. Okey dah ke Facebook. Hai kawan-kawan semua. Numpun Sia ni dah online akak. Alhamdulillah dia rajin share, tapi baru-baru ni dia kena block. Sian dia nangis. Alright, alhamdulillah tadi nampak macam dah boleh share tu. Semoga bisnes kita jalan dengan lancar Okey. So sambung. Okey, tadi kan perempuan bila dia dah menopause sangat-sangat penting untuk dia support minum susu. Okey. And then secara kalau akak bukan business person pun kan, bila compare kan kita minum susu biasa dengan susu Situ Joy ni, better you ambil susu kolostrum lah. Susu kolostrum Situ Joy ataupun Seven Joy. And then sebab akak lebih tahu pasal produk daripada TDC Holding ni, better you ambil daripada company ni, susu ni. Sebab berbanding you minum susu segar dekat luar sana. Sebab selain daripada susu yang kami keluarkan ni membantu membekalkan kalsium, ia juga dapat bantu perbaiki sistem imunisasi badan kita. Sebabnya bila umur dah banyak, sistem imunisasi kita drop, macam-macam penyakit akan unlock. Kencing manis lah, darah tinggi lah, whatsoever lah, hormon lah, thyroid lah, fibroid lah, macam-macam ada. So
Daripada you spend minum susu segar biasa tu, baik you spend dekat sini minum susu ni segelas yang sama. Sebab takkan you nak minum banyak jenis susu satu hari kan. So you minum ni, tapi dalam masa yang sama bantu you support you punya kalsium, dan juga bantu perbaiki sistem imunisasi you. Dan kalau you ada masalah kesihatan yang lain, dia pun tolong juga. Kalau you minum susu biasa, you cuma dapat nutrisi, zat-zat yang biasa untuk buat badan kita kenyang. Sebab badan kita perlukan zat. Yang kita lapar tu sebenarnya badan kita perlukan zat, vitamin, mineral, nutrien. Dia panggil, mana aku punya minyak. So kalau susu biasa, dia support yang tu je. Dia tak support yang bahagian sistem imunisasi. Kejap baca komen Nufus. Nufus kata share dalam grup yang tak boleh kak, pening kepala ni kak. Alah, kesian. Itulah, nantilah ada rezeki macam mana, tengok macam mana. Nak tengok Facebook awak tak boleh-boleh lagi kan. Alright, sambung. Akan doakan Nufus punya Facebook okey cepat. Mr. Mark tu dia kesian dekat Nufus, okey. Alright. Okey, sambung. Okey, jadi tadi akak, kalau akak bukan penjual pun, if I'm cuma user je, lebih baik ambil yang macam gitu. Harga lebih kurang je. Kalau misal kata you register jadi member, satu sachet tu tak sampai RM3 you consume. Tapi dalam masa yang sama you dapat macam-macam. Berbanding kalau you, sebabnya kita bila dah berumur ni, benda-benda tu memang akan datang punya. Mustahil you tak akan sakit apa-apa. Mustahil lah. Tapi kalau dia tergolong dalam golongan 20% tu yang memang betul-betul sihat tu, alhamdulillah, syukur. Okey. Kalau tak, mesti at least kencing manis ke darah tinggi macam gitu. Sekarang ni akak rasa akak punya kencing manis pun dia macam dah unlock tau. Sebab mak akak ada kencing manis. Hari tu akak minum kopi pagi, kopi petang, kopi malam, kopi kan. What happen, bila kita minum air manis ni, dia punya kandungan gula dalam darah masuk dalam darah tu dengan cepat tau. So kepekatan gula dalam darah tu memang akan drastik naik. So what happen hari tu, akak dah jadi kebas. Kiri kanan tangan akak ni kebas. Masa tu adalah 13 Februari. Ya, tangan ni kebas, and then muka ni dah rasa kebas. You know, kebas macam kebas macam mana kan. Masa tu ada function pula tu, akak duduk diam je lah. And then, tapi masa tu masih tak dapat kekuatan lagi. Tak dapat lagi kekuatan untuk tinggalkan air manis tu. You know what I do? Alah, aku mengadu kat Tuhan, ya Allah, tolonglah aku. Aku tak boleh nak berhenti ni, macam mana ni. Alhamdulillah, Allah bagi bantuan suruh Encik husband yang kuat. So aku ikut je. Macam gitulah korang. So any problem, minta dengan Tuhan dulu. Okay. Banyak cerita. Okay, sambung dah tersasar jauh. Tapi hopefully korang dapat point apa yang akak cakap. Okay, tadi kan dah masuk tajuk sebab-sebab sakit sendi kan. Okay, yang tadi sebab yang pertama adalah kesakitan ringan. Mungkin disebabkan oleh terseliuh lah. Alright, sambung yang kedua, mungkin adalah sebab berat badan berlebihan. Kalau obesiti pun boleh menyebabkan sakit sendi, terutama dekat lutut. Bila badan dah terlalu berat, kaki nak bawa, nak tampung apa memang seksa. So berat badan yang berlebihan ni memang bahaya. Okay, seterusnya sebab yang seterusnya adalah kecacatan tulang belakang atau tangan dan kaki. Yang seterusnya kecederaan, suatu kemalangan, bersukan dan sebagainya. Kemudian sebab seterusnya adalah penyakit, kena penyakit sendi seperti artritis. Akak baru tahu artritis ni sebenarnya penyakit sendi. Okay, alright. Seterusnya, sakit dari pangkal saraf seperti saraf yang terhimpit. Okey, kalau saraf yang terhimpit ni banyak berlaku, memang banyak sangat. Orang panggil ni slip disc. Siapa join tu? Hai pada yang baru join, semoga info yang bermanfaat ni dapat
Apa ni nak cakap? Semoga info ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, tadi cerita pasal slip disc. Slip disc ni adalah satu situasi di mana saraf saraf yang saraf terhimpit dekat tulang-tulang tau. Biasanya macam kalangan pengguna kami pun ada juga yang kena slip disc. Memang dia punya sakit tu memang susah, tak boleh nak cakap kesian sangat dia orang ni yang kena slip disc. Ada yang bila slip disc tu dia tak boleh berjalan tau, sebab sakit. Tak boleh berjalan. Tulang dia kadang-kadang tu ada yang macam terlari sikit, tulang belakang terlari kan. And then kadang-kadang kat tulang punggung sampai dia orang tak boleh berjalan. Lepas tu sakit, nak baring sakit, memang sakit sangat. Ada jenis slip disc yang boleh sembuh, recover bila dia orang support dia orang punya nutrisi harian dengan ambil susu Citogen ni. Tapi ada juga jenis slip disc yang nak tak nak dia orang kena ada orang panggil fisioterapi, ataupun last option yang memang yang orang kata dia ada situasi terpaksa menjalani pembedahan. Slip disc ni memang banyak sakit selain daripada kanser kan. Yang dalam grup kita orang ni, selain daripada kanser, slip disc ni lah paling, bila akak baca dia orang punya struggle tu memang kesian lah. Nasib baik tak kena. Semoga kita semua selamat daripada sakit-sakit yang dahsyat-dahsyat ni Amin. Okay, alright. Kemudian sebab yang seterusnya, Ida Desa Dilat. Alamak baru jaya. Assalamualaikum Neti dan semua sahabat hebat. Waalaikumsalam. Hai Ida. Agak tak boleh tag orang tadi. Lagi satu, tadi akak tunggu Abah Kripit live, tapi tak ada lah kat live lah. Sepatutnya nak live pakai laptop, tapi line tak cantik. Akak live dekat guna phone je lah, kat Facebook je lah dapat. Nanti tinggal download video ni, upload dekat YouTube. Korang, video live korang jangan lupa upload dekat YouTube. Rugi korang dah, macam Kak Ida dah 44 hari 45 hari dah masuk 50 hari, ada 50 video. Rugi kalau tak upload dekat channel YouTube. Upload tau. Sebab lagi satu Kak Ida, orang sangat suka tengok orang masak-masak ni tau. Lepas tu kalau Kak Ida upload, ramai orang tengok. Lepas tu viewer lebih 1000. Sila bulan Kak Ida boleh dapat income daripada YouTube Kak Ida. Jangan lupa Kak Ida. Kak Ida dengar tak Kak Ida? Nanti upload tau. Tak tahu nanti saya ajar PM. Okay, alright. Penting sangat tu buat channel Ida Desa Dilat. Okay, jadi nanti jadi YouTubers pula. Okay, ni Kak Ida ni dengar tak tadi? Kak Ida dengar? Tengah pergi mengetek lah dia. Alright. Aduh, hai, sambung harap-harap Kak Ida dengar lah Abah masih live. Oh, Abah live lambat Oh, saya tunggu tadi 10 ni. Tak apalah, siapa-siapa saya tak kisah pun saja. Sebabnya ni syarat saya cakap aku mesti live hari ni. Sebenarnya daripada pagi nak live, tapi tak live sampai ke malam kau. Lepas tu sampai husband saya dah tanya, kenapa you tak live ni dah berapa lama? Tak buka office. Itu bagi alasan tak sihat. Ni dah sihat kan, kena jugalah. Kiranya kalau tak live ni macam tak bekerja Okay. Sambung. Kak Ida dengar tak tadi saya cakap suruh upload video Kak Ida dalam channel YouTube? Boleh Kak Ida, serius, upload je. Akak upload. Lepas tu Kak Ida dah ada banyak sangat video. Rugi. Sekarang ni yang orang video yang paling ramai orang tengok memang video resepi-resepi ni Kak. Masak-masak ni dia orang suka. Akak upload je. Okay. Tapi kalau paling senang kalau ada laptop lah. Kalau tak, phone boleh juga. Cuma berat lah. Lepas dah sebab video akak daripada akak punya FB page tu, akak kena download dulu. Lepas tu kena upload pula kat YouTube. Dia punya copywriting jangan lupa. Okay. Ni penting ni. Semput. Copywriting jangan lupa. Hashtag tu Kak Ida jangan lupa. Hashtag tu penting juga. Tadi saya baca pasal hashtag.
Alright. Buat kaedah buat, jangan tak buat kaedah. Kaedah kalau buat kan saya rasa boleh lawan saya punya live. Sebab saya punya live pasal kesihatan, orang tak berapa minat sangat. Kalau masak-masak ni lah. Tapi saya nak masak tak kerti sangat masak. Dapur pun ala kadar je kan. Jadi kaedah buat, saya sangat support. Okay, nanti saya bantu buatkan dia punya banner. Dekat YouTube tu pun kita boleh buat banner. Kalau Kak Ida tengok saya punya channel YouTube, saya letak saya punya banner macam gitu. Cantik. Okay. Bebek ke laut pula. Tapi penting Kak Ida. Itu perkongsian saya untuk Kak Ida dan sahabat-sahabat. Siapa? Marisa pun selalu share konten yang bagus kan. Jangan lupa upload dekat YouTube. Ayah Noah rajin masak juga kan. Upload kat YouTube. Okay. Alright. Sambung. Sebab sakit sendi Seterusnya okay. Seterusnya adalah penyakit tulang, kemudian ketumbuhan, kemudian jangkitan kuman, kemudian masalah mental seperti tekanan, kemurungan dan sebagainya. Masalah mental ni boleh menyebabkan sakit sendi. Mungkin badan rasa lemah, tak bertenaga kot Kemudian sebab seterusnya adalah penyakit kronik dan juga ubat-ubatan. Okey, masuk pada tajuk rawatan. Sakit sendi selalunya bukan disebabkan oleh penyakit serius. Sakit ringan akan reda dengan langkah-langkah mudah seperti merehatkan sendi tersebut secukupnya. Contohnya dengan penggunaan splint ataupun dalam kurungan pengampu. Okey. Yang macam orang selalu kalau patah kaki tu kot dia pakai pengampu kat ketiak tu kan. Alright. Kemudian cara kedua, kerap mengenakan cold pack. Contoh ais yang dilipat dalam tuala pada sendi yang tercedera sekurang-kurangnya 30 minit untuk mengurangkan bengkak dan kemerahan atau keradangan. Okey. Alright, seterusnya selepas beberapa hari selangkan penggunaan pek sejuk dan panas. Okey. Kemudian maksudnya bila mula kena tu, kena rehatkan dulu otot tu. Lepas tu letakkan cold pack, contoh ais yang dilipat dalam tuala. Lepas beberapa hari selangkan pek penggunaan sejuk dan panas. Okey. Urut secara lembut juga boleh membantu, baru tahu. Okay, kemudian kenakan pek panas untuk meringankan ketegangan sendi. Guna ubat penahan sakit seperti paracetamol ataupun Panadol atau ubat jenis non-steroidal anti-inflammatory dalam kurungan NSAID dan steroid anti-inflammatory. Sekiranya paracetamol tidak melegakan, ini boleh didapati di farmasi. Kemudian seterusnya, kalau masalah sakit sendi ni disebabkan oleh berlebihan berat badan, kena kurangkan berat badan. Ni tadi siang saya ada borak-borak dengan downline saya. Ada seorang tu, suami dia ada masalah sakit lutut. Masa dia mula-mula consume, dia punya sakit lutut tu dah kurang. Tapi what happen, suami dia ni juga suka dia suka minum susu tu sebelum tidur. And then mungkin gaya pemakanan dia ke macam mana, jadi sekarang ni berat badan dia dah bertambah. Bila berat badan dia bertambah dalam keadaan dia rendah je, sama dengan wife dia. Wife dia tu dengan saya sangat comel lah. Jadi boleh dikata obesity, overweight lah kan. Jadi memang akan kena balik lah sakit lutut tu. Sakit lutut ni ada macam-macam sebab kan. Ada orang sakit sebab grease dalam lutut tu yang habis kan. Yang itu kalau setakat masalah grease tu, memang setakat minum susu ni, alhamdulillah saya ada testimoni. Memang makcik tu memang dia sakit lutut sangat-sangat, menangis, nak pergi tandas pun tak boleh, kena pakai pampers. Tapi alhamdulillah lepas beberapa bulan dia minum susu colostrum keluaran TDC Holding ni, alhamdulillah anak dia bagi berita gembira yang dia punya mak dia tu sakit lutut dah tak ada. Alhamdulillah, syukur sangat. Saya masa dapat kes tu, saya hari-hari doa sebab kita dengar, kita kesian kan.
kesian sampai menangis kan. Tapi kalau macam kes downline saya yang baru ni disebabkan oleh saya bila borak tu sebab saya nak tahu dia punya sebab sakit tu datang daripada mana kan. Jadi dia kata memang ada penambahan berat badan. Jadi bila saya advise nak tak nak kena turunkan berat badan baru boleh hilang sakit lutut tu kan. Tapi Allahualam lah. Kalau misal kata dalam keadaan macam ini minum susu pun dapat tampung, syukur sangat. Tapi nak tak nak memang kena kurangkan berat badan lah. Saya sendiri kena kurangkan ni dalam effort lah ni. Walaupun susah, kita usahalah. Saya sampai buat solat hajat minta turunkan berat badan. Sebab saya punya family belah ayah semua jenis majority memang badan tu overweight. Memang saya ni ada baka lah. Tapi kena jaga sangat-sangat lah. Tapi arwah ayah saya dulu pun dia tak minum susu manis tau. Dia kalau buat air O je. Tapi itulah, berat badan dia memang susah nak turun. Sampai akhir hayat dia lah dengan dalam keadaan berat badan dia overweight. Alright. Jadi seterusnya sambung. Untuk rawatan tadi, kena guna kasut tumit rendah. Okey, yang next adalah bijak menangani tekanan untuk orang yang ada mental tu. Kemudian last kali kena dapatkan rawatan bagi penyakit yang khusus lah. Kalau dia dapat sakit sendi tu sebabkan ada jenis-jenis penyakit, dia kenalah dapatkan rawatan. Okey. Tajuk seterusnya, bila perlu berjumpa doktor. Jika sakit berlarutan walaupun telah merawatnya dengan cara-cara yang saya sebut tadi, jadi dia kena jumpa doktor. Kemudian jika sakit bertambah teruk dan tidak lega dengan ubat penahan sakit. Seterusnya, berjumpa doktor segera setelah cedera. Next, sakit yang kena jumpa doktor kalau sakit tu menghalang anda bekerja. Okey. Kemudian kalau sakit tu dia datang dengan demam, muntah, sesak nafas, kebas dan lemah, kena jumpa doktor. Okey. Kemudian kalau berlaku penurunan berat badan yang serius pun tak elok, kena jumpa doktor juga. Okey. Alright, kemudian hilang keupayaan untuk mengawal buang air kecil atau besar. Okey, kena jumpa doktor. Tak boleh nak kontrol buang air kecil atau besar. Macam kalau orang yang ada kena kencing manis, dia selalu ada masalah terap kencing. Okey. Jadi yang ni memang kena dapatkan treatment lah. Soalnya jumpa doktor kalau penglihatan kabur. Next, kena jumpa doktor bila sakit perut ataupun cirit. Seterusnya, sendi bengkak dan merah, itu pun kena jumpa doktor. Kemudian ada menghidapi HIV ataupun kanser, itu semua kena jumpa doktor. Yang last ni ada kaitan dengan sakit sendi. Wallahualam, kita baca je lah. Okey, pencegahan. Okey, pertama, dari segi postur, elakkan berdiri atau berjalan secara bongkok. Okey. Yang kedua, elakkan tidur di atas tilam yang keras. Yang ketiga, elakkan mengangkat barang berat. Okey. So, saya nak beritahu, kalau kita perempuan ni, lagi-lagi perempuan ni, jangan suka angkat tong gas. Okey, lagi-lagi kalau dah menopause. Sebab perempuan ni tak sama badan dia dengan lelaki, Tuhan jadikan. Sebab tulang perempuan lama-lama akan kurang kepadatan. Jadi kalau tong gas, bagilah Cik Asbun angkat ya. Macam mana? Sebab ada kes jiran adik saya, kawan dia tu perempuan lah, dia angkat tong gas tau. So and then rumah dia rumah bertangga. Okay, what happen, mula-mula memang tak rasa, tapi lama-lama dia punya tulang belakang tu dah sakit. Dia dah kena slip disc. Perempuan sangat bahaya. Ni baru saya tahu kenapa perempuan ni boleh
kenapa perempuan ni sangat bahaya lah. Keadaan tulang dia memang kita tak boleh nak elak bahawa keadaan tulang orang perempuan makin lama makin tidak padat. Jadi kita tak perlu nak berlagak kuat bagi orang lain buat. Okay, alright. Okay, kemudian kena kerap bersenam. Seterusnya, elok untuk memastikan otot dan sendi berfungsi dengan lancar. Seterusnya, pengurangan berat badan boleh membantu. Seterusnya, amalkan rehat seketika termasuk regangan ketika memandu, berdiri atau duduk yang lama. Kemudian, kena belajar menangani tekanan. Okey. Alright, itu sahaja perkongsian untuk tajuk sakit sendi malam ini. Saya harap kita semua dapat banyak maklumat yang bermanfaat lah. Bagi saya sendiri banyak jugalah maklumat bermanfaat, terutama kat mana lokasi sendi-sendi tu, and then macam mana teknik rawatan dia, kan, sangat penting. Jadi maksudnya memang kalau kita, paling penting kalau kita buat satu-satu aktiviti, berdiri ke, duduk ke, driving ke, whatever ke, tak boleh terlalu lama. Mungkin sebab itulah jam-jam digital diwujudkan. Hari tu husband saya belikan saya jam digital untuk hadiah birthday. Dia ada satu function kat situ. Kalau saya duduk terlalu lama, dia akan keluar sitting too long. Masa tu saya kena bangun lah dan jalan lah. Tak sedar bila buat kerja satu benda kita minat tu, tak sedar masa tu berlalu terlalu pantas. Okay, alright. So itu saja untuk malam ni. Saya pun dah tak tahu dah berapa lama dah live. Saya tak perasan tadi live sampai pukul berapa. So untuk kawan-kawan semua yang rajin live, first sekali saya haraplah sama-sama letak frame, letakkan call to action dalam live tu. Sebab kalau korang perasan, dekat Facebook ada satu, kalau Android saya perasan, kalau iPhone dia punya ikon tu saya tak perasan sangat kat mana, tapi dia ada satu ikon tu macam khas untuk video. What happen kan, saya suka tengok tu, tekan video, saya suka tengok video. Ada orang mesti jenis macam gitu. Sebab takkan kita nak baca orang punya apa tu, orang-orang yang kita tak kenal dia update apa. Kalau video ke macam best sikit lah kan, dia orang update macam-macam kan. So what happen, video live kita ni akan berada bersama live bersama video-video yang lain yang netizen Facebook lain upload. So bayangkan, katalah saya punya live ni saya tak ada tulis call to action ni kan, apakah kepakaran saya? Lalu je orang nampak saya bebel aja kan, orang tak tahu ujung pangkal kan. Macam mana kita nak buat dia tertarik berhenti, at least berhenti dengar kita punya live, ataupun at least ada sesuatu yang dia boleh dapat daripada kita. Contohlah orang yang tengok tu tengah sakit kan, and then hari tu dia tak ada kerja, dia tekan Facebook video tu, scroll, dia nampak saya punya video, dia nampak saya tengah berbebel tak apa-apa, tapi saya punya tagline, saya punya frame tu dah tulis apa benda kepakaran saya, apa yang saya boleh bantu, apa produk saya, and then konteks saya macam mana. So kita dah bantu orang kat situ, kita bantu orang, mudahkan mereka cari kita dan bantu kita untuk buat pemasaran secara zero cost. So sangat penting, bagi saya ini sangat bagus. Frame ni memang sangat bagus. Berbanding kalau kita sekadar letak logo, memang nak bagi orang nak bagi orang kata brand awareness. Tapi sekarang ni kita pentingkan sale. Betul tak? So nanti akan datang, kita akan buat juga satu sesi. Bila sale kita dah banyak, kita akan buat juga satu sesi untuk brand awareness, letak logo saja kan, tak ada call to action. Tapi buat masa ni kita cari duit dulu. Macam gitulah. Lagipun live frame ni boleh ada, boleh tak ada kan. Begitulah. Okeylah. Saya rasa itu saja
perkongsian saya malam ni. Alhamdulillah, terima kasih yang bersama dengan saya daripada awal sampai akhir. Saya harap perkongsian saya bermanfaat dan ada yang boleh digunakan untuk upgrade, memudahkan kehidupan semua. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sebelum tu saya sebut dulu kejap. Boleh nampak? Kejap Okay, saya nak sebut. Terima kasih Rina Muhammad join live saya. Terima kasih Ayanwa. Terima kasih Marisa Michael. Terima kasih Rizal Kasim. Terima kasih Ana SF Yahya. Terima kasih Nupusia. Terima kasih Kak Ida. Right, terima kasih semua. Tadi ada seorang lagi tak kenal siapa, tapi dia tak masuk komen sini, jadi tak dapat trace lah. Okay, itu saja. Semoga esok kan akak buat yang baru tau. Mula akak dah buat tapi macam kecil sikit lah, jadi macam orang tak nampak kan. Akak besarkanlah sikit. Nanti kalau nak edit frame, bagi tahu akak lah. Manalah tahu ada korang Marisa ada idea, ada idea lain. Next session lah. Ni baru 10 frame akak siapkan. Okay, alright. Terima kasih. Semoga perkongsian ni bermanfaat. Marisa, YouTube, Facebook punya live video ni nanti upload masuk channel YouTube tau. Marisa pun banyak share konten kan. Jadi jadikan konten tu satu yang bermanfaat dekat YouTube. Masukkan je, upload je. Dah banyak dah Marisa lagi satu hari live berapa kali kan. Kalau 30 hari 2 kali live 60 video dah ada. Rugi kalau tak upload dalam YouTube. Nanti buat channel, okay, Marisa Michael. Nanti boleh jadi YouTuber. Alright. Bagi akak cakap memang tak habis. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera. Malam ni tidur, mana tahu besok boleh jadi kaya. Tagline akak punya upline. Bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam Marisa.